Seterusnya, kita beralih pula kepada pembentangan tugasan yang kedua dengan tajuk Bahana Media Sosial kepada Pembentukan Nilai Etika dan Estetika Remaja. Sebelum kita pergi lebih mendalam, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu etika, estetika, media sosial dan remaja. Pertama sekali, etika merujuk kepada perbuatan dan tingkah laku. Menurut Totok Wahyu Abadi, etika disebut sebagai falsafah moral. Etika berasal dari bahasa Yunani iaitu ethos yang bermaksud sifat, watak dan kebiasaan. Etikos pula bermaksud adab, tata sila atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Tim Dawson menyatakan bahawa etika adalah perbuatan yang dilakukan secara sedar dan bebas. Seterusnya, estetika. Estetika juga berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud perkara yang dapat dilihat oleh panca indera. Estetika adalah cabang falsafah yang berbicara tentang keindahan seperti keindahan jasmani, keindahan rohani, keindahan alam dan keindahan seni. Etika dan estetika, kedua-duanya berkaitan dengan nilai-nilai. Etika berkait dengan perkara baik dan jahat serta nilai-nilai moral. Manakala estetika pula berkaitan dengan keindahan dan keburukan serta nilai yang tidak bermuara. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, media bermaksud alat atau pengantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Manakala sosial pula bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Oleh itu, media sosial secara amnya bermaksud instrumen sosial dalam berkomunikasi. Remaja pula bermaksud individu yang mulai dewasa, akil balik dan sudah cukup umur untuk bertahu. Portal rasmi MyHealth menyatakan bahawa remaja adalah individu yang berumur di antara 10 hingga 19 tahun. Zaman remaja merupakan tempoh peralihan dari alam kanak-kanak ke alam dewasa. Seterusnya, kita pergi ke objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama adalah untuk mengkaji kesan negatif media sosial kepada nilai etika dan estetika remaja. Seterusnya, untuk mengkaji peranan ibu bapa dan pandangan masyarakat terhadap impak media kepada remaja. Terakhir, untuk mengkaji kepentingan media sosial terhadap pembentukan nilai etika dan estetika remaja. Seterusnya, pernyataan masalah. Ledakan teknologi pada zaman kini menyebabkan remaja terdedah kepada penggunaan internet pada usia yang muda. Rata-rata remaja tidak kekok untuk menggunakannya, malah lebih cerna daripada orang dewasa akan hal ini. Isu media sosial mempengaruhi remaja bukanlah satu isu yang baru, namun ia sering diperkatakan sehingga sekarang. Media sosial kini dianggap sebagai pusat perhenti di mana ianya dijadikan sebagai platform untuk berkomunikasi, meluaskan kenalan dan bersosial. Nilai etika dan estetika ini penting dalam diri remaja untuk membentuk keseimbangan dan kehidupan yang harmoni. Nilai ini dapat dilihat pada perilaku dan budi pekerti remaja serta bagaimana mereka menggunakan media sosial. Remaja yang mempunyai nilai etika dan estetika akan menggunakan media sosial dengan baik sesuai dengan platform media sosial yang digunakan serta tidak memberi impak negatif kepada pengguna media sosial yang lain. Untuk pernyataan masalah, kajian ini dijalankan untuk mengetahui adakah media sosial memberi impak negatif kepada nilai etika dan estetika remaja. Seterusnya, bagaimana pula penerimaan ibu bapa dalam hal ini dan apa tindakan jika media sosial memberi pengaruh yang buruk kepada anak-anak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahril bin Mapa, pemegang nombor matriks D2020096909. Pada bahagian ini, saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kuantitatif jenis tinjauan bagi bahana media sosial
kepada pembentukan nilai etika dan estetika. Kaedah kuantitatif adalah berdasarkan kategori kuantiti yang menggunakan angka, skor dan juga kekerapan. Data yang dikumpul dalam kajian ini adalah melalui kajian yang dilakukan dengan penggunaan instrumen borang soal selidik secara atas talian, iaitu dengan menggunakan Google Form, di mana ianya adalah sangat mudah untuk mendapatkan daripada responden. Walau bagaimanapun, penyakit wabak COVID-19 ini menyukarkan kami untuk berjumpa dengan responden secara bersemuka. Data-data yang diperolehi akan dianalisis secara deskriptif dan dinyatakan dalam bentuk statistik. Yang kedua adalah populasi dan persempilan kajian. Dalam kajian ini, populasi merujuk kepada kumpulan masyarakat yang berada di Malaysia yang mengetahui tentang peranan dialog. Berdasarkan jumlah populasi adalah seramai 82 orang dan borang soal selidik telah diedarkan kepada responden. Justifikasi pemilihan responden yang terdiri daripada umum adalah kerana keadaan remaja pada masa kini semakin hilang nilai etika dan estetika. Justru itu, melalui kesesuaian lokasi dan sampel, kajian mampu memenuhi aspek dalam kajian ini. Yang ketiga adalah instrumen kajian. Pengkaji, kami telah memilih instrumen soal selidik sebagai alat pengukur dalam kajian tinjauan. Instrumen kajian ini mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian A yang mengenai maklumat responden, bahagian B adalah mengenal pasti kepentingan media sosial terhadap pembangunan nilai etika dan estetika, bahagian C adalah mengenal pasti impak media sosial terhadap pembangunan nilai etika dan estetika, dan bahagian D pula adalah tentang pendapat peribadi responden. Pada bahagian B dan C, kami menggunakan skala Likert 5, iaitu sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju untuk mengenal pasti kepentingan dan impak media sosial terhadap pembangunan nilai etika dan estetika. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih saudara Syahril. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sakna peradaban. Saya Siti Radia binti Nur Rahimi dengan nombor matrik di 2021-1099423 akan meneruskan pembentangan tentang prosedur pengumpulan data yang telah dilakukan bagi mengkaji bahana media sosial dalam pembentukan nilai etika dan estetika kepada remaja, terutamanya dalam mendepani era globalisasi yang ditambah pula dengan endemik COVID-19 ini, di mana rata-rata remaja semakin gemar untuk menggunakan platform media sosial bagi mengisi masa lapang mereka disebabkan rasa bosan ataupun kekurangan perhatian daripada ibu bapa mereka. Prosedur pengumpulan data-data ini adalah dilakukan secara atas talian disebabkan kekangan untuk kami mengadakan sesi soal jawab secara bersemuka adalah terbatas atas faktor masa, virus COVID-19 maupun bilangan minimum responden yang diperlukan hanya 50 orang responden sahaja. Pertama sekali, kami telah menyediakan soalan-soalan yang akan diajukan kepada responden dan kemudiannya meneruskan dengan penyediaan borang soal selidik secara atas talian yang berbentuk Google Form. Setelah itu, kami mengedarkan borang soal selidik tersebut secara atas talian dan platform-platform yang kami gunakan bagi mendapatkan responden adalah seperti email siswa pelajar, grup WhatsApp dan lain-lain lagi. Setelah mendapatkan maklum balas daripada responden iaitu seramai 82 responden yang terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi, orang awam yang terdiri daripada pelbagai peringkat usia di mana ianya telah melebihi minimum responden yang dikehendaki. Oleh itu, kami telah menutup borang maklum balas tersebut supaya tiada sebarang ralat pada data yang diperoleh. Akhir sekali, kami mengumpulkan dan membuat analisis secara atas talian berdasarkan maklum balas yang diterima daripada 82 responden tersebut. Setelah mengumpulkan data, analisis data dilakukan dengan menggunakan kaedah analisis statistik deskriptif di mana kami membuat pengukuran kepada tahap skala Likert dan kekerapan pada carta-carta maklum balas yang ditunjukkan oleh responden berdasarkan maklum balas yang mereka berikan.
Carta-carta yang diperoleh adalah seperti carta PAI, carta BAR dan beberapa kekerapan peratusan juga ditunjukkan pada aspek-aspek seperti usia, jantina dan juga media sosial yang kerap digunakan. Kesemua bahagian iaitu pada keempat-empat bahagian soal selidik dianalisis sebagai statistik deskriptif. Saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Saudari Rasaika. Dipersilakan Saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rasaika Abdullah. Nombor metrik di 2021-10-99420 akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Saya akan membentangkan demografi borang soal selidik kami. Komponen yang pertama ialah komponen jantina. 53 orang responden merupakan golongan perempuan dan 29 orang responden merupakan golongan lelaki. Komponen yang kedua pula ialah komponen umur. 8 orang individu berusia 17 tahun dan ke bawah. 60 orang individu bersamaan dengan 73.2%. Majoriti bagi komponen ini ialah berusia 18 tahun hingga ke 22 tahun. 7 orang individu telah direkodkan berusia 23 hingga ke 27 tahun. 3 orang individu pula telah direkodkan bagi usia 28 hingga ke 32 tahun serta 33 hingga ke 37 tahun. Seorang individu pula telah direkodkan bagi usia 38 tahun dan ke atas. Bagi komponen demografi yang seterusnya pula ialah tahap pendidikan yang tertinggi. Tahap pendidikan yang tertinggi bagi 3 orang individu telah direkodkan sebagai PSR, 5 orang individu PMR atau PT3, 11 orang individu SPM, 7 orang individu STPM, 9 orang individu pelajar matrikulasi atau asasi, 10 orang individu pula merupakan pelajar diploma, dan 37 orang individu bersamaan dengan 45.1% merupakan pelajar ijazah sarjana muda. Komponen terakhir dalam demografi kami ialah jenis media sosial yang digunakan. 51 orang merupakan pengguna Facebook. 66 orang merupakan individu yang menggunakan Instagram. 69 orang pula ialah pengguna Telegram. 52 orang pengguna TikTok. 5 orang pengguna Twitter. Dan seorang masing-masing telah direkodkan sebagai pengguna Weverse, VLive, Discord dan Reddit. WhatsApp telah dijadikan sebagai media sosial yang paling majoriti digunakan dengan 79 orang individu bersamaan dengan 96.4%. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian B borang soal selidik kami iaitu kepentingan media sosial terhadap pembentukan nilai etika dan estetika remaja. Soalan yang pertama ialah wajarkan nilai etika dan estetika diterapkan bermula di usia kanak-kanak. 59 orang responden kami bersamaan dengan 72% sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. 15 orang pula bersetuju, 5 orang tidak pasti, 2 orang responden tidak bersetuju dan seorang sangat tidak bersetuju akan pernyataan tersebut. Soalan kedua ialah berkaitan tentang pendapat responden terhadap impak atau pengaruh media sosial kepada remaja. 62 orang responden bersamaan dengan 75.6% sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 17 orang pula bersetuju dan 3 orang responden tidak pasti akan kenyataan tersebut. Soalan yang terakhir ialah usia yang paling sesuai untuk memiliki media sosial. 44 orang responden bersamaan dengan 53.7% memilih usia 16 tahun ke atas, manakala 31 orang pula memilih usia 12 hingga ke 15 tahun dan 6 orang memilih usia 10 hingga ke 12 tahun. Dan seorang responden memilih usia 7 hingga ke 9 tahun sebagai usia yang paling sesuai untuk memiliki media sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Syafiq Daniel B1 Muhammad Zain dengan nombor metrik D20211099419 akan membentangkan impak media sosial terhadap pembentukan nilai etika dan estetika remaja. Terdapat 2 impak negatif dan 1 impak positif yang dapat dikemukakan hasil daripada dapatan soal selidik kami. Iaitu yang pertama adalah kurang kemahiran berkomunikasi. Hal ini dikatakan sedemikian berikutan ketertarikan remaja terhadap paparan di dalam media sosial mengekang remaja daripada melakukan aktiviti-aktiviti komuniti atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Contohnya, rancangan animasi, permainan video, malahan video pornografi yang mudah diakses. Impak yang kedua ialah tingkah laku sasiah remaja yang semakin sukar dibentuk dan tidak terkawal. Adab tata susila serta tingkah laku remaja turut dipengaruhi oleh rakan-rakan media sosial dan video-video yang menerapkan unsur-unsur keganasan juga membawa impak negatif dalam menggunakan media sosial. Impak positifnya pula ialah media sosial dapat membuka minda remaja akan kepelbagaian ragam dan tingkah laku manusia di negara luar. Contohnya penggunaan apps untuk menonton gaya dan perbualan perilaku manusia di negara luar seperti Instagram, TikTok dan sebagainya.
Bahkan remaja boleh turut menggunakan cara negara luar supaya dapat memahami ragam dan tingkah laku manusia yang berada di negara luar. Seperti yang kita lihat carta bar di sebelah, ia menunjukkan 75.6% iaitu seramai 62 orang responden bersetuju bahawa media sosial memberikan impak negatif terhadap remaja. Tetapi ada juga seramai 27 orang sangat bersetuju bahawa media sosial ini membawa impak positif seperti dapat membuka minda remaja akan kepelbagaian ragam dan tingkah laku manusia di negara luar. Carta bar di sebelah pula menunjukkan bahawa sebanyak 72 orang daripada 82 orang iaitu 87.8% bersetuju bahawa penyebaran pornografi adalah menjadi punca keruntuhan nilai etika dan estetika remaja. Bagi pemilihan yang paling sedikit untuk orang ramai bersetuju adalah penyebaran berita palsu. Dengan penyebaran berita palsu ini mungkin kurang terkesan kepada remaja dalam meruntuhkan nilai etika dan estetika mereka. Baiklah, kita teruskan soal selidik seterusnya, iaitu pandangan masyarakat terhadap nilai etika dan estetika remaja di sekeliling mereka. Seramai 82 orang telah memberi pandangan mereka terhadap nilai etika dan estetika remaja di sekeliling mereka. Terdapat 3 pandangan yang dapat saya kongsikan di sini, iaitu ada yang mengatakan remaja atau kanak-kanak yang terpengaruh dengan media sosial kurang bersopan apabila bercakap kerana menggunakan ayat yang kurang sopan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa mereka sering bermain telefon tidak kira masa, tidak berkomunikasi walaupun bertemu secara bersemuka, menjadikannya kurang sopan untuk dilihat. Akhir sekali, tidak menghormati yang lebih tua dan menggunakan bahasa kesat adalah salah satu pandangan responden yang kami perolehi. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih saudara Wan Syafiq Daniel. Akhir kalam, ingin saya simpulkan di sini bahawa sudah terang lagi bersuluh, media sosial sesungguhnya dapat memberikan impak negatif terhadap nilai etika dan estetika remaja jika media sosial tersebut tidak digunakan dengan sebaik mungkin mahupun kurang mendapat pemantauan daripada ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial sudah menjadi seakan-akan satu keperluan kepada masyarakat pada era modernisasi kini kerana segala maklumat dan isu-isu kini juga tersebar meluas melalui media sosial. Hanya dengan sekali tekan, maka segala paparan-paparan yang dikehendaki akan terpampang pada skrin gadget-gadget tersebut. Walau bagaimanapun, jika media sosial digunakan dengan nilai etika dan estetikanya terletak elok akan paksi yang bertunjukkan adab dan keterbatasan dalam sesuatu perkara, maka media sosial juga mampu memberikan manfaat kepada remaja dari segi penyebaran ilmu dan maklumat. Oleh hal yang demikian, bahana media sosial ini dapat dielakkan jika penggunaan media sosial digunakan dengan sebaik mungkin oleh remaja. Tambahan pula di mana ibu bapa juga sewajarnya mengawasi anak-anak agar mereka tidak terdedah kepada sumber-sumber negatif pada media sosial tersebut. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.